Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Episod 2, Ratu Cantik. Sebenarnya, saya waktu kecil memang gemuk. Daripada episod pertama, kan saya dinamakan Godzilla. Masa itu, memang tak pernah saya dapat memikirkan saya bahawa satu hari saya dapat masuk ke dalam pertandingan Ratu Cantik. Dan kenapa saya masuk pula? Kena mendengar ini sebab banyak cerita yang sangat dalam. Banyak orang ingat saya hanya menang Miss World Malaysia, tapi tak ada orang tahu bahawa betapa banyak kali saya dah kalah. Ini bermula daripada waktu kecil saya bila saya dalam sekolah menengah. Masa itu memang saya nak masuk ke dalam bidang seni. Terutamanya saya suka menyanyi. Tapi masa itu memang kita tak ada YouTube, tak ada pertandingan yang besar. Saya kena masuk dalam cabangan-cabangan berlainan untuk dapatkan latihan stage fright saya. Sebab masa itu saya memang takut pentas. Saya pergi pentas, dapat mikrofon, memang semua saya akan lari tone. Saya akan lari saja semua sebab takut. Jadi masa itu mak saya cakap, Wincy, semua pertandingan hanya ada 1-2 untuk pertandingan menyanyi. Tapi banyak yang pertandingan Ratu Cantik. Mak saya pun cakap, you tengok, Miss Hong Kong semua. Semua yang keluar, pergi nyanyi, pergi lakon. Sini Malaysia tak ada lagi. Ataupun yang ada pun dah lama. Pergi cuba. Saya cakap dengan mak, tak nak mak. Semua ini, saya pun rasa malu dah. I pun tak suka, pakai swimwear. Semua ini tak boleh. Mak cakap, pergi cuba dulu, okay? Tak apa, you pergi modelling class dulu sebab masa itu saya ada masalah hunchback. Saya tak ada confident langsung. Jadi mak saya, dia teman saya. Masa itu 16 tahun. Dia cakap pergi modelling class. Okey, saya pergi. Jadi masa itu saya high heels pun bila saya pakai langsung saya jatuh saja. Jadi saya kena start daripada pakai kasut tumit tinggi dan berjalan secara ayun dan juga cantik. Tapi memang kelas dah 1 bulan pun saya tak dapat kuasai. Jadi guru saya cakap, okay, saya terus hantar you pergi ke modelling competition agar bukan untuk you menang, agar you untuk belajar saja. Jadi ku pergi. Masa itu bila saya pergi, saya diketawakan kat pentas sebab cara saya jalan, cara badan saya, semua kaku. Jadi masa itu memang saya berasa bahawa saya macam ditikam daripada belakang. Tapi saya tak kisah sebab saya tahu bahawa itu merupakan satu platform bagi saya untuk berlatih agar saya satu hari dapat menyanyi secara confident. Tapi sekarang saya perlukan cabangan tersebut dan pentas tersebut. Jadi daripada modeling, saya dihantar pergi ke pertandingan Ratu Cantik. Tapi pertandingan Ratu Cantik yang kecil-kecil saja. Jadi daripada pertandingan Ratu Cantik yang dianjurkan secara kecil-kecilan, saya pergi dulu daripada pertandingan tersebut. Saya masih ingat pertandingan yang pertama saya kena pergi ke kawasan yang dalaman dan ibu bapa saya pun pergi bersama. Kita pergi saja untuk bertanding sebab saya nak mengambil pengalaman. Jadi masa itu saya faham bahawa pertandingan Ratu Cantik berlainan dengan pertandingan modeling. Sebab Ratu Cantik kena bercakap, kena bertutur, kena ada strategi. Jadi masa itu saya berasa bahawa sebenarnya mungkin pertandingan Ratu Cantik lebih bersesuaian dengan saya sebab ada juga round talent semua. Saya boleh menyanyi, saya boleh buat benda-benda yang berlainan, bukan saja saya buat modeling. Jadi daripada pertandingan yang kecil, saya pergi ke pertandingan yang sederhana, satu demi satu. Tapi masa itu memang ibu saya akan ikut sebab masa itu memang banyak pertandingan yang hostkan pada waktu malam. Kita pun takut bahawa jikalau pertandingan itu adalah tak senonoh semua. Jadi ibu saya jadi bodyguard saya. Masa itu memang saya dah join hampir 20 pertandingan Ratu Cantik. Tapi sentiasa saya dapat nombor 2, nombor 3, nombor 2, nombor 3. Tak pernah saya dapat juara. Masa itu saya dilabelkan nombor 2. Saya berasa letih juga sampai masa itu sebenarnya ada banyak agensi yang nak sign saya, tapi masa itu saya berasa tak cukup dan saya tahu kelemahan saya, iaitu saya tak boleh bertutur fasih dalam Inggeris dan juga pelajaran saya tak sampai tahap lagi. Jadi masa itu
daripada chemical engineering, saya bertukar mendapatkan law degree. Sebab saya nampak masa itu semua ratu cantik law degree dan pandai bertutur. Jadi saya pergi tukar course saya dan saya pergi ke United Kingdom. Dan masa 2 tahun itu memang saya fasihkan bahasa Inggeris saya. Dan bila saya balik, masa itu saya juga baru break up dengan my first boyfriend. Dan masa itu saya membuat keputusan untuk reject my bar offer kat Bristol. Saya balik buat my master, tapi saya volunteer balik ke bidang Ratu Cantik. Saya nak bertanding untuk tahun yang terakhir. Jadi tahun tersebut saya dah gila dengan semua competition sebab saya dah tahu jikalau saya tak berjaya, saya akan pergi jadi peguam. Masa itu saya masih ingat, saya masih kalah lagi dalam banyak Ratu Cantik pertandingan yang bila saya balik, saya join balik. Dan masa itu sampai ke satu lagi pertandingan, iaitu pertandingan yang terakhir, iaitu Miss World Malaysia. Masa itu saya ingat, pasti tak ada peluang dah. Pasti ini terakhir, tapi saya nak habiskan semua. Jadi masa itu saya masuk selepas ujian saya. Jadi saya terus masuk ke pertandingan itu. Saya masih ingat, saya bukan hot pick, tapi saya berusaha. Saya juga tak nak berfikir panjang dah. Saya nak habiskan perjalanan Ratu Cantik saya saja. Masa itu ibu bapa saya ataupun saudara mara, kawan-kawan semua cakap, you tak takut you kalah lagi ya? Ataupun sentiasa cakap, dia pergi situ hanya main-main saja. Saya cakap, saya tak kisah, asalkan saya habiskan semua. Pada masa yang terakhir, bila keputusan dah keluar, bila host mengumumkan the winner of Miss World Malaysia goes to a contestant who never give up, Su Wincy. Masa itu memang saya berasa tercapai impian saya disebabkan usaha saya yang tak takut kalah dan saya nak habiskan semua saja. Masa itulah semua orang yang ketawa saya datang untuk mengucapkan tahniah kepada saya. Dan masa itu pun saya berasa bahawa itulah permulaan saya untuk masuk ke dalam bidang seni. Ratu Cantik ini memang banyak orang yang nampak glamour, tapi ada pula yang banyak kisah hitam di belakang Ratu Cantik tersebut. Untuk tahun pertama pula, bila dapat Ratu Cantik, saya ingat banyak job offer. Bukan 1 tahun saya langsung tak ada job. Masa itu barulah saya faham bahawa Ratu Cantik kat Malaysia ini memang susah. Kita kena pergi cari peluang. Dan banyak yang cakap bolehlah buat percuma, buat ini itu. Tapi masa itu memang saya nak masuk pula. Saya cakap saya tak nak pandang belakang dah. Masa itu walaupun Ratu Cantik, setiap minggu saya hanya ada RM50 saja untuk pocket money saya. Tapi ku teruskan juga. Ku tak nak komplain dah. Jadi masa itu saya nampak Ratu Cantik ini pun banyak. Setiap tahun akan ada Ratu Cantik yang baru. Jadi masa itu saya pun berfikir bahawa saya nak menjadi seorang Ratu Cantik yang ada isi. Di mana situ saya pergi buat PhD. Dan masa itu saya sentiasa cakap dengan guru, cikgu, saya nak jadi Miss World Malaysia yang pertama yang ada PhD. Semua ketawa. Dan masa itu pun sampai semua rakan kelas saya pun cakap, alah, mungkin you masuk untuk glamour je. Tapi ku tekatkan semangat saya. Ku cakap ku akan habiskan dan ku akan jadi Miss World pertama yang akan ada PhD. Dalam tahun 2016, masa itulah yang bila waktu graduasi saya pergi ke apply ke Malaysian Book Records. Memang tak ada rekod itu dipecahkan lagi dan di situlah saya mendapatkan rekod tersebut dan benda itu sampai sekarang orang masih ingat saya. Tapi dia faham bahawa saya seorang Ratu Cantik yang akan berjuang dan saya seorang Ratu Cantik yang akan turun ke padang tanpa kira apa-apa sahaja. Nasihat saya kepada semua generasi yang gilakan glamour, saya nak mensyorkan bahawa glamour itu adalah sesuatu cahaya yang palsu. Tapi jikalau anda menggunakan cahaya itu untuk sesuatu yang
berguna, ia akan berfungsi. Tapi janganlah kita hanya tamakkan glamour ataupun tamakkan Ratu Cantik atau gelaran saja. Kita kena buat sesuatu yang lagi bagus dan juga untuk menginspirasikan orang untuk masa depan. Daripada situ, saya pula kenapa pergi ke bidang menyanyi. Itu saya akan ceritakan untuk episod yang seterusnya.